KPM. Hats. Aduh, tak sukalah bila demam macam ni. Badan rasa suhu tinggi dah, tapi kenapa badan rasa sejuk sampai menggeletar macam ni? Awak okey tak? Ke awak pun tak sihat? Hai cikgu. Kenapa pakai pad gel tu, Pan? Cikgu, saya sekarang ni rasa macam demam sikit lah. Betul macam ni kita nak bersiaran ni, boleh ke? Saya rasa kalau lepas makan ubat boleh lah kot cikgu. Tapi kawan saya pun dia kata dia demam juga. Comel dia punya pad gel tu cikgu. Ifan tahu tak kenapa pakai pad gel tu? Kenapa kita demam? Saya rasa cikgu memang fungsi dia adalah untuk mengurangkan demam lah. Dekat-dekat dah tu. Dekat-dekat dah tu Sebab apa Ifan rasa bila mula letak pad gel tu? Bila pakai tu rasa sejuk cikgu. Sampai menggeletar saya. Pad gel ni fungsinya ialah untuk menyerap haba. Okey. So dia akan serap haba daripada badan Ifan. Jadi bila Ifan demam tu, suhu kan tinggi kan? Betul. So suhu badan Ifan tu akan turun balik kembali normal. Okey, tapi sebab dia pad gel tersebut. oleh kerja tersebut, rasanya cikgu ada banyak lagi benda nak cerita, betul tak? Betul. Okey, kalau macam tu, jom kita saksikan sama-sama. Okey, Ifan nak makan ubat dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Pada pukul 2 hingga 3 hari ini kita akan menelaah ataupun mempelajari mengenai satu mata pelajaran yang menarik, iaitu sains untuk menengah rendah. Dan kalau nak tahu apakah ia, okey, tetapi sebelum itu saya ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang sedia ada. Macam mana nak lakukan? Mudah sahaja. Kalau anda keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Macam mana caranya? Mudah sahaja, pakai di bahagian menutup hidung dan juga di bawah dagu. Okey. Dan jika tak ada sumber air, nak buat macam mana? Okey, boleh gunakan je pemasmi kuman dan jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Lagi jauh lagi bagus. Jangan bagi peluang kepada coronavirus untuk mendekati dan juga menjangkiti diri kita yang berharga ini. Okey, baik. Dan bersempena dengan bulan kebangsaan, bulan Ogos ini, jangan lupa untuk sentiasa kibarkan jalur gemilang dan meningkatkanlah tahap patriotik dalam diri masing-masing. Dan kalau ada penyampai, host pastilah ada guru yang akan bersama saya. Siapakah beliau? Jom kita berkenalan. Silakan Cikgu Tuan Juhaida. Okey, apa khabar cikgu? Baik, alhamdulillah. Cikgu ni tadi cikgu ke doktor saya tadi? Itulah, dia tak demam dah ya. Okey cikgu, baik. Sekarang ni kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan cikgu. Apa kata cikgu kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah, persilakan. Okey, baiklah. Okey, saya Cikgu Tuan Juhaida binti Tuan Muhammad Amin dari SMK Seri Titiwangsa, Kuala Lumpur. Baik, berapa tahun pengalaman cikgu mengajar mata pelajaran sains ni cikgu? Okey, saya mengajar mata pelajaran kimia dan sains. Untuk sains saya dah mengajar selama 6 tahun. 6 tahun. Baik. Itu antara sedikitlah ilmu yang akan kita dapat hari ini bersama dengan Cikgu Tuan Juhaida. Cikgu, kalau kita nak kaitkan dengan kita punya video paparan di awal rancangan tadi cikgu, kita ada nampak satu video mengenai goreng telur yang digoreng. Dekat situ ada tak tindak balas kimia yang berlaku cikgu sebenarnya? Nasib baik Ifan sempat tengok kan. Cikgu risau dah tadi demam-demam tak tengok kan. Walaupun demam, semangat sempat kena tengok, ada. Okey, so sebenarnya tindak balas menggoreng telur tu tadi adalah satu tindak balas kimia tau Ifan. Okey. Okey, cikgu ambil contoh yang paling mudah lah tu yang sentiasa kita buat
Betul. dalam kehidupan seharian kita. Okey, dia adalah satu proses kimia. Sebabnya bila kita pecahkan telur yang dalam bentuk cecair tu, okey, masukkan dalam kuali. Haba yang dibekalkan haba tu Oleh api daripada tu, kuali cikgu. tu, haba yang dibekalkan oleh api tu, kuali tu jadi panas kan? Betul. Okey, jadi haba tu diserap oleh Haba telur diserap. yang bentuk cecair tu daripada kuali tu. Dan Okey, dan daripada- dia berubah menjadi pepejal. Produk Okey. baharu telah terbentuk. Baik. Jadi itu adalah satu tindak balas kimia. Ya, sebab itulah telur tu daripada bentuk cecair boleh berubah bentuk kepada telur goreng yang cantik dan lazat, cikgu. Sebab ada betul tu. penyerapan haba yang berlaku di situ. Ya, produk baru telah terbentuk kan? Betul, cikgu. Boleh tak telur goreng tu kembali ke bentuk asal dia? Saya rasa macam mustahil je, cikgu. Mustahil kan? Sebabnya tindak balas kimia tu memang dia tindak balas satu hala. Satu hala. Satu hala, dia bukan proses berbalik. Maknanya kalau jadi pepejal, itulah rupa awak sampai itulah bila-bila. produk barunya. Baik, cikgu. Okey, itu untuk penerangan mengenai video tadi. Dan untuk hari ini, apakah step pembelajaran dan juga objektif yang kita cuba capai, cikgu? Okey, so untuk hari ini kita video tadi tu berkaitlah dengan apa yang kita nak pelajari hari ini. Hari ini kita nak pelajari tentang termokimia. Termokimia tu apa, cikgu? Bila ada perkataan termo, maksudnya dia ada berkait dengan haba. Haba. Dan okey. suhu. Okey, jadi macam tadi bila kita goreng telur tadi, kita perlukan haba kan? Haba tu diperolehi daripada pembakaran bahan api lah, minyak gas butana dalam tong gas tu. Baik. Okey, so dan haba tu lah yang kita sebabnya termokimia ni adalah satu perubahan haba yang berlaku apabila satu-satu tindak balas kimia berlaku. Okey, ada perubahan haba dekat situ. Sama ada haba diserap ataupun haba dibebaskan. Okey, cikgu. Dan saya ada satu soalan kepada cikgu mengikut situasi saya yang cakap dengan menggigil tadi kan. Tapi kenapa saya rasa sejuk walaupun saya punya suhu badan tinggi ketika itu, cikgu? Okey. Biasanya bila kita demam, suhu badan kita tinggi, panas dalam badan kita, tapi luarannya kita rasa sejuk sampai menggigil. Okey, jadi bila kita makan ubat ataupun kita letak pek gel tadi tu, haba tu macam pek gel tadi dia menyerap haba daripada badan. Jadi suhu badan kita turunlah balik. Sebab tu lepas demam, kita rasa demam kita kebah bila kita mula berpeluh. Bila mula berpeluh. Sebabnya haba tu keluar juga bersama dengan peluh kita tu. Okey. Maksudnya di situ berlaku juga tindak balas kimia, Ya, betul? di situ pun berlaku juga tindak balas termokimia. Sebab dia melibatkan haba. Okey. Ifan, kalau Ifan tak ada pek gel kat rumah tu, Ifan boleh guna juga kain tuala yang dilembapkan lah, dibasahkan. Kalau saya basahkan dengan air panas, cikgu kan? Basahkan dengan air sejuk lah kan. Air sejuk boleh lap seluruh badan untuk kalau orang yang demam suhu dia tinggi sangat tu kan. Betul. Sekarang ni kan kita tak boleh keluar rumah, cikgu. Jadi kalau apa yang ada dekat rumah tu kita gunakan sebaik mungkin untuk orang kata apa, dapatkan tidak balas termokimia tu dan untuk turunkan suhu badan kita ketika demam lah. Ya, betul tu. Okey, dah dapat dah tu Dah dapat dah tu. Okey. Tapi cikgu, ada apa tak untuk segmen pertama ni, cikgu? Untuk segmen pertama ni ada apa-apa lagi untuk cikgu ceritakan? Okey, apa lagi Ifan nak tahu? Okey, saya nak tahu permulaan tu. Okey, untuk permulaan ni saya nak tahu, yang saya tahu selepas ni kita akan buat satu eksperimen mengenai termokimia. Betul, cikgu? Betul. Okey, kalau adik-adik semua nak tahu, jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. KPM. Kembali bersama saya Irfan Syahmi di Mahir Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Tuan Juhaida di studio hari ini. Baik, tadi kita dah janjikan kepada anda semua dan sekarang ni kita akan mulakan satu eksperimen mengenai termokimia. Tetapi sebelum itu, kita nak patuh kepada SOP sedikit. Jadi cikgu, dekat sini kita ada je pembasmi kuman. Ifan gunakan terlebih dahulu. Okey, dan cikgu silakan. Kita berecik pula, tak apa, jangan risau. Okey, yang penting SOP kena jaga. Ifan perasan tak bila kita pakai gel pembasmi kuman ni, kita rasa sejuk kan? Sejuk, cikgu. Kat tangan kan? Tahu tak kenapa? Kenapa, cikgu? Adakah haba dibebaskan, cikgu? Okey, kita tengok dulu dalam gel pembasmi kuman ni dia ada kandungan alkohol. Baik. Okey, jadi alkohol tu dia akan meruap dengan cepat bila kita mensanitasi tangan tu. Okey, jadi bila dia meruap tu, proses tu berlaku, haba tu diserap
Sebab tu tangan kita rasa sejuk. So ada kaitan lah dengan haba diserap kan. Ada jugalah kita punya Jepamasi kuman ni ada kena mengena dengan topik kita hari inilah. Okey. Baik, itu untuk Jepamasi kuman. Dan seterusnya cikgu, kita nak buat apa sekarang? So hari ni kita akan belajar tentang termokimia. Macam boleh tengok di cardboard sebelah kanan cikgu ni. Ifan boleh nampak ke? Nampak cikgu. So definisi termokimia tadi cikgu dah bagi tahu, dia adalah kajian tentang perubahan haba apabila tindak balas berlaku. Baik. So ada dua jenis tindak balas termokimia, iaitu satu ialah tindak balas eksotermik dan satu lagi adalah tindak balas endotermik. Ekso dari endo cikgu. So kita tengok satu persatu tindak balas eksotermik dia membebaskan haba. So bila proses kimia yang berlaku tu membebaskan haba, so tindak balas itu adalah tindak balas eksotermik. Bila haba dibebaskan, suhu persekitaran akan meningkat. Dan bekas menjadi panas dan bacaan termometer meningkat. So maksudnya untuk sebarang aktiviti yang termokimia, kita perlu menggunakan alat pengukat suhu iaitu termometer. Kena wajib ada termometer. Kena wajib ada sebab kita nak tahu perubahan suhu tu meningkat atau menurun kan. So yang kedua pula kita tengok tindak balas endotermik. Tindak balas endotermik ialah bila satu proses kimia berlaku, haba diserap. Suhu persekitaran menurun, bekas menjadi sejuk dan bacaan termometer akan menurun. Berkurang. Ni yang kita belajar secara teori lah. So kalau kita belajar secara teori saja tak best lah kan? Tak best lah, tak cukup gempak lah cikgu. Tak cukup gempak lah kan? Kenalah buat aktiviti untuk mengesahkan betul ke tak teori ni kan? Betul cikgu. Boleh ke Ifan kita tarik sikit? Boleh cikgu, tak ada masalah. Kita ke belakang nanti sikit. Ifan tolong cikgu Boleh. So cikgu akan buat aktiviti di sini. Nanti Ifan tolong catatkan keputusan eksperimen ni kat sini. Sebagai pembantu makmal yang setia, saya sanggup cikgu. Silakan. Boleh so sekarang cikgu ada air suling, bahan-bahan dia, silinder penyukat, cawan polistrin, spatula dan juga termometer Ifan. Termometer. Cikgu keluarkan dulu termometer daripada bekas dia. Dan kita ada dua bahan kimia, iaitu pepejal natrium hidroksida dan juga pepejal amonium nitrat. Jadi caranya mudah sahaja aktiviti ni. Pertama kita kena sukat air suling sebanyak berapa banyak cikgu? 20 ml. 20 ml sahaja. 20 cm padu kena betul-betul meniskus Boleh kita tunjukkan ukuran di bahagian depan cikgu kepada kamera baik. Boleh nampak 20 ml. Perlu berserenjang dengan mata lah. Perlu kita lihat berserenjang. kan. Dan kita masukkan ke dalam cawan polistrin. Dah masukkan air suling. Langkah seterusnya cikgu. Lepas tu kita ambil suhu awal. Suhu awal. Untuk air suling ni kita boleh tengok lebih kurang 1 hingga 2 minit lah. 1 hingga 2 minit. Tapi biasanya kalau suhu dia memang dah tak berubah. Berapa cikgu agak-agaknya? Suhu awal dia ialah 25 Ifan. 25 darjah Celsius. Ibu nak saya tulis kat sini ke? Yang pertama tu 25 darjah Celsius. 20. Sekarang kita akan masukkan satu spatula pepejal natrium hidroksida pula Ifan. Satu spatula sahaja, tak boleh lebih cikgu Tak boleh lebih. Baik. Kita masukkan satu spatula. Kalau pepejal natrium hidroksida ni kadang-kadang dia dalam bentuk yang ketulan yang besar. Kita boleh kecilkanlah, hancurkan menggunakan ni. Apa tu cikgu? Ni adalah alu dan lesong lah, tapi bukan untuk tumbuk sampah belacan. Bukan untuk sampah belacan. Ini untuk eksperimen kita. Tapi yang ni cikgu dah kecilkan je lah. Dia dah jadi serbuk. Satu spatula. Masukkan. Dan kita tengok balik suhu. Kita perlu kacau tak cikgu? Kacau. Kita boleh kacau. Guna termometer je. Dan kita tengok suhu awal dia. Kita kacau-kacau, kita dapatkan bacaan yang sempurna. Kita tengok bacaan tertinggi yang direkodkan. Berapa lama cikgu kita nak tengok bacaan ni? Kalau dia dah stop tu, so sekarang bacaan dia ialah 45. Cepatnya naik. 45 cikgu. 45. Berapa perubahan suhu yang Ifan dapat tu? Daripada suhu awal ke suhu akhir tu. 20 cikgu. 20. Boleh tulis perubahan suhu 20 Baik. Suhu bertambah ke berkurang? Suhu bertambah. Suhu bertambah kan? So sekarang yang kedua, kita ulang lagi langkah yang sama, tapi sekali ni cikgu akan gunakan pepejal amonium nitrat pula. Kita tukar pula bahan kita. Tadi pepejal natrium hidroksida kan? Ni pepejal natrium nitrat. Air suling sama juga. Masih sama 20 ml, 20 cm padu.
Mata kena berserenjang cikgu. Kita tak nak ada sebarang kata kesilapan lah atau peralat. Okey, baik. Cikgu, kalau kita sukat air tadi dengan permukaan yang tidak rata, adakah salah cikgu? Okey, permukaan yang tak rata. Salah lah. Dia akan dapat bacaan yang tidak tepat. Sebab tu masa menyukat kita tak boleh angkat lah. Okey, kita kena letak di atas permukaan yang rata. Okey. Okey, macam tadi juga masukkan dalam cawan polistirena ni. Okey. Okey, ambil suhu. Bacaan suhu awal dulu ya. Berapa cikgu? Suhu awal sama saja 25 juga. 25. Okey. Sama, boleh kan? Boleh cikgu. Kita nak tarik ke sana sikit. Tak apa. Okey, 25. Cikgu, kalau saya nak tanya soalan mengenai cawan kita ni, kalau kita guna cawan besi, ada tak perbezaan yang akan berlaku? Okey, ada perbezaan. Okey. Tujuan kita gunakan cawan polistirena ni ialah sebabnya cawan polistirena ni dia adalah penebat haba. Penebat haba. Kalau kita gunakan cawan besi, haba tu akan terbebas keluar daripada bekas tu. Jadi kita tak dapat bacaan suhu yang tepat lah. Yang tepat. Okey, kita masukkan satu spatula amonium nitrat. Baik. Okey. Dan kita kacau Kita kacau dulu dalam 3 atau 5 kali kan. Okey, dan kita tengok perubahan suhu. Agak-agak adik-adik dekat rumah kan, apa yang akan berlaku? Adakah suhu akan menaik ataupun menurun? Cuba fikirkan terlebih dahulu. Okey. Okey, sehingga semualah bahan tu bertindak balas Dia sekejap je sebab kedua-dua bahan ni larut dalam air. Larut dalam air. So walaupun air pada suhu bilik Okey, so bacaan dia ialah 18, Irfan. 18. Okey. Baik. Okey, berapa perubahan suhu? Suhu perbezaannya ada 12 cikgu. Okey. Boleh tulis? Okey, tulis 12 kat sini. Baik. Okey. Jadi, kita pun tengok. Okey, kalau di sini okey, haba tindak balas eksotermik, bacaan termometer meningkat. So cikgu, yang saya mana? minta maaf cikgu. Ada kesilapan cikgu, tak apa, biasalah. Kita kan baru belajar. Jawapannya adalah 7. Nasib baik, cikgu dah letak kalkulator. Okey cikgu. Okey. So kalau Irfan tengok ni, kita nak tentukan antara dua aktiviti ni, yang mana satu tindak balas eksotermik dan yang mana satu tindak balas endotermik. Kalau kita merujuk kepada nota cikgu tadi ni, okey, tindak balas eksotermik, bacaan termometer meningkat. So yang mana agaknya? Yang ni cikgu, yang atas ni. Okey, tulis. Okey. Jenis tindak balas eksotermik cikgu Eksotermik. Eksotermik. Okey, nampak dengan jelas perubahan suhu tu 20 darjah Celsius kan? Okey, so yang kedua kita nampak ada penurunan suhu. Sebabnya suhu awal air tu lebih tinggi berbanding dengan suhu akhir campuran. Okey, so dia adalah endotermik. Okey. Endotermik. Baiklah. Okey, baiklah. Okey, so jadi kita dah tengok dah. Okey, ni adalah contoh tindak balas aktiviti untuk mengesahkan tindak balas eksotermik dan endotermik yang biasa kita buat dalam makmal lah. Dalam makmal lah. Dalam makmal kan. Okey, so ada contoh lain lagi tau. Apa lagi contohnya? Okey, contoh tindak balas eksotermik tu ialah proses peneutralan asid dan alkali untuk hasilkan garam dan air. Okey, proses pembakaran kertas. Apa-apa jenis pembakaran Bu Irfan? Semua membebaskan haba. Pembakaran hutan, pembakaran sampah. Okey, pembakaran bahan api fosil. Sebab tu penggorengan pun juga jadi tidak balas eksotermik lah. Okey, menggoreng telur tu tindak balas endotermik. Endotermik sebab dia menyerap haba. Okey, tapi pembakaran gas tu adalah eksotermik. Okey. Dia dua lah tindak balas kimia. Ada dua tindak balas yang berlaku. Faham cikgu? Faham Okey, so yang keempat ialah letupan bom dan yang kelima ialah pengoksidaan logam. Contohnya proses pengaratan paku besi. Itu pun adalah contoh tindak balas eksotermik. Okey, manakala kita tengok pula contoh tindak balas endotermik ialah fotosintesis, membuat kek, mengekstrak besi daripada biji besi, larutkan garam amonium di dalam air. Okey, ini tadi kita larutkan garam amonium lah. Benda nitrat kan? Dalam air tadi kan? Okey, dan juga menggoreng telur. Okey. So, Irfan tengok kat depan cikgu ni. Ada pokok ni kan? Ada pokok cikgu. Okey, so kita tengok fotosintesis adalah satu tindak balas endotermik. Betul. Okey. Jadi, sebab itulah pokok ni cikgu bawa ni, sebabnya tumbuhan dia memang melakukan proses fotosintesis. Betul tak? Betul cikgu. Untuk apa? Untuk apa cikgu? Mendapatkan nutrien dan sebagainya. Okey, untuk buat makanan dia sendiri kan? Okey, so
ada 4 faktor yang diperlukan apabila tumbuhan tu membuat proses fotosintesis. Yang pertama, dia mesti ada pigmen klorofil lah. Pigmen klorofil, betul. Jadi hanya tumbuhan hijau lah yang membuat makanan sendiri. Okey, lepas yang kedua ialah cahaya matahari. Sebab klorofil tu akan menyerap tenaga haba daripada cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi haba diserap. Okey, sebab tu dia adalah tindak balas endotermik. Okey, dan dia perlu ada karbon dioksida serta air. Okey, sebab itulah bila kita berada di kawasan yang banyak pokok, okey, kita rasa sejuk. Betul. Rasa nyaman je kan. Kalau kita pergi dekat kawasan pergunungan ke kan. Kita pergi hutan ke, taman ke kan yang banyak pokok semua kan. Kita rasa sejuk, nyaman kan. Betul. Okey, tapi apa jadi kalau pokok-pokok tu semua ditebang? Okey, sebab itulah sekarang ni cikgu berlakunya pemanasan global yang sangat-sangat teruk cikgu. Betul Okey, isu pemanasan global ni adalah isu yang memang hangat lah masa kini kan, betul tak? Betul. Okey, sebab antara punca-puncanya ialah, okey, kita boleh tengok di sebelah kiri Irfan tu. Baik, di sebelah sana. Okey, ada puncanya ialah pelepasan gas-gas daripada rumah hijau, daripada pembakaran bahan api fosil. Baik. Okey, seperti contohnya pembakaran arang batu dan juga petroleum. Okey, petroleum kan kita guna untuk macam kita guna kereta. Betul. Kita isi minyak tu petrol kan? Betul. So, tu adalah pembakaran bahan api lah. Okey. Penggalian ni semua kan cikgu? Tu punca dia. Okey, lagi ialah penyahutanan. Maksudnya penebangan pokok-pokok lah secara tidak terkawal. Pembakaran terbuka. Itu punca. Okey, kalau kesan pula, kesan dia ialah pencairan ais bila suhu bumi meningkat. Ais-ais di dua-dua kutub utara dan kutub selatan tu dia akan mencair. Betul. Okey, jadi ekosistem terganggu dan perubahan iklim berlaku. Betul. Okey, macam mana nak mengatasi tu, Ifan? Apa caranya untuk kita mengatasi masalah pemanasan global ni cikgu? Macam mana Maknanya saya rasalah kena tanam banyak pokok lah. Betul. Maksudnya tu memang tanggungjawab setiap individu dalam masyarakat, dalam dunia ni. Okay, kita kena tanam pokok, kita kena amalkan kital semula. Jangan buang sampah merata. Jangan buat pembakaran terbuka. Okay, itu adalah contoh-contoh lah apa yang kita boleh buat lah tu. Apa yang boleh kita buat sebagai orang yang bertanggungjawab. Sebagai bertanggungjawab terhadap kita punya, sebab kita hidup dalam planet ni kan. Betul, cikgu. Kita hidup dalam bumi ni kan. Okey. Jadi itulah apa yang cikgu cuba sampaikan sebagai dengan keadaan kita sekarang ni cikgu kan, di mana pemanasan global ni merupakan satu isu yang orang perkatakan dan dekat dunia luar pun, bukan negara Malaysia sahaja, berlaku pelbagai kejadian yang disebabkan oleh pemanasan global. Jadi apa yang boleh kita lakukan sebagai manusia yang hidup dalam muka bumi ni adalah untuk sentiasa pelihara alam semula jadi. Betul. Lepas tu cikgu teringat tadi. Apa cikgu? Okey, Ifan ada tanya kenapa kita tak guna gelas besi ke? Okey, ataupun kenapa kita tak guna bikar je kan? Betul. Okey, sebab cikgu cakap kita nak dia jadi penebat haba. Okey, untuk eksperimen termokimia. Kalau boleh, seelok-eloknya untuk eksperimen ni pun, bila kita letak termometer, kita kena ada penutup pada cawan ni. Okey, untuk dapatkan, maksudnya suhu tu akan lebih tinggi lah. Maknanya sebab kenapa kita letak penutup untuk tidak membebaskan haba kan cikgu? Ya, kalau dia permukaan besar, terbuka macam ni, haba tu terbebas. Contohnya macam kita minum teh tarik lah kat rumah kan? Kalau kita biarkan teh tarik tu terdedah je macam ni, sekejap dia sejuk kan? Okey. Kecuali kalau kita tutup dia dengan piring, baru dia lambat sikit. Sejuk. Sebab itulah penutup tu kalau kita nak bacaan yang lebih tepat cikgu Okey cikgu, tapi Ifan ada satu persoalan. Bila Ifan tengok satu benda dekat sini ni, bedak sejuk ni, Ifan teringat dekat Mak Irfan selalu pakai. Tetapi ke Mak Irfan ke Ifan pun pakai? Alamak, Ifan tak pernah pakai lagi. Tetapi cikgu, soalannya, kenapa bedak ni dipanggil bedak sejuk cikgu? Okey, kenapa dia dipanggil bedak sejuk Okey, so cuba Ifan Okey. Kita masukkan air, kemudian Ifan masukkan 2-3 ketul bedak sejuk tu dalam ni. Okey, baik. Ifan ambil 2-3 ketul bedak sejuk ni. Adakah kita akan pakai sama-sama dekat sini cikgu? Okey. Jangan buat hal Okey. Ifan ambil 3 ketul cikgu tak apa, 2-3 ketul. Okey, 2-3. Okey, masukkan. Okey, boleh ke Ifan hancurkan dia. Guna tangan Ifan. Guna tangan boleh, tak ada masalah. Kalau guna alat, kita tak rasa sejuk ke panas kan? Okey. Sejuk lah. Sejuk lah kan? Okey, sebab dia adalah satu tindak balas endotermik. Dia menyerap haba. Sebab itulah
kalau sebagai sebagai tradisional punya amalan, bedak sejuk ni dipakai di kulit kita kan, di bahagian muka semua tu sebagai penyegar. Dan sebagai penyegar lah. Penyegar semula jadi tanpa menggunakan krim-krim moden lah. Yang menggunakan bahan kimia yang orang kata pun makin banyak cikgu kan. Cikgu bagi saya masa sikit boleh cikgu? Saya nak pakai kan? Saya nak pusing belakang je nak pakai, tak adalah gurau je. Okey, sementara lepas ni boleh pakai. Baik, sementara Irfan nak pergi pakai bedak sejuk ni, apa kata kita berehat seketika, kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Pakai dulu. Didik TV KPM. Dah segar tadi Irfan pakai bedak sejuk. Okey, baik. Kembali bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Dah berseri-seri macam Irfan kan? Dan untuk segmen yang ketiga ini, kita akan ada satu aktiviti bagi saya sangat menarik. Dan tetapi sebelum itu akan ada satu paparan video mengenainya. Kalau macam tu, jom sama-sama kita saksikan. Okey cikgu, dekat belakang ni cikgu. Silakan. Okey, so Irfan, yang ni video ni kita nak aplikasikan penggunaan pek panas segera. Pek panas segera. Sesuai untuk pengembara, untuk pelancong. Betul. So dia nak panaskan makanan, tak perlu menggunakan dapur dan juga api. Tak perlukan api ya? Ya, tapi dia adalah aplikasi pek panas segera menggunakan air dan juga garam. Air dan juga garam. Air dan garam yang disediakan. Apa yang berasap tu cikgu? Okey. Bila air dan garam tu bercampur, kita perlu picit ataupun goncang sedikit. Bila dia bercampur, dia akan membebaskan haba. Haba yang dibebaskan itulah yang memanaskan makanan tu. Okey. Panas tu, nak buka tu pun panas. Ya, panas cikgu. Nampak kena pakai sarung tangan, bahaya tu. Sarung tangan. Okey. Makanan tu berada dalam plastik lah kan. Dan makanan tu dipanaskan lah. Maknanya dalam pek yang hijau tu cikgu dalam pek yang hijau tu ada nasi. Ada nasi. Okey. Dalam pek putih, pek silver tu ada kandungan garam dan juga air. Bukan, yang tu ada dalam pek tadi. Ada pek tadi. Okey, baik. Okey, so maksudnya ni lauk. Okey. Nasi lauk rendang ni Irfan. So senanglah lepas ni Irfan nak pergi luar negara ke apa semua. Teringin nak makan makanan nasi lemak Malaysia punya, boleh beli pek makanan segera kan. Dah siap cikgu. Okey. Yelah, kalau kita pergi ke luar negara ni susah sikit nak cari makanan halal cikgu kan. Betul tu. Jadi dengan kaedah cikgu tunjukkan tadi, lebih mudah untuk kita mengembara. Okey. Ada di depan Irfan tu pun ada contoh. Ini contohnya. Sekarang maksudnya aplikasi ni dia telah dikomersialkan. Baik. Sudah banyak berada di pasaran. Ada juga tin minuman yang sejuk sendiri. Maksudnya air tu, kita beli air dalam tin tu, dia boleh sejuk sendiri tanpa perlu letak di dalam peti ais. Ada juga cikgu. Itu adalah aplikasi pek sejuk segera. Yang ni adalah pek panas segera. Pek panas segera dan juga pek sejuk segera. Ada dua jenis lah. Kalau ingat yang kita belajar tadi, pek panas segera ni adalah tindak balas eksotermik. Manakala untuk pek sejuk segera adalah tindak balas endotermik. Sama macam kita punya Mr. Skeleton tadi. Awak okey ke belum ni? Ada mak lagi kan. Tak okey lagi lah. Dia pakai itu adalah pek sejuk segera. Okey. So maknanya kat sini adalah tindak balas kimia endotermik lah cikgu. Endotermik kat situ. Dia serap haba daripada badan Mr. Skeleton tu. Okey. Baik. Sekarang ni cikgu, kenapa kita ada lagi barang-barang ni? Kena ada tuala, kena ada jarum ni untuk apa cikgu sebenarnya? Okey, kita nak buat aktiviti lagi Irfan. Tak sabar dah ni. Okey. Sebab tadi aktiviti yang pertama kita buat tadi, kita tak dapat rasa bekas polistiren tu panas atau sejuk. Betul Setuju. tak? Sebabnya polistiren tu dia penebat haba. Jadi kita buat aktiviti ni, kita boleh rasa panas atau sejuk. Okey. So Irfan pun buat sama-sama tau. Baik cikgu. Okey, jadi so bahan ada apa yang tak kita perlukan? plastik? Okey, plastik. Ini boleh letak sana dulu. Okey, letak sana. Nanti Ifan makan cikgu Terima kasih. Okey, so dia ada dua plastik berlainan saiz. Okey. Lepas tu kita akan gunakan sama ada amonium nitrat dengan pepejar natrium hidroksida. So Irfan nak pilih yang mana antara dua ni? Irfan nak amonium nitrat lah. Okey, Irfan ambil amonium nitrat Baik. Okey, so sekarang ni, Irfan kena masukkan air dalam bikar tu, cikgu dah sukat siap-siap ni. Okey, terima kasih. Okey, 100 ml air ke dalam plastik yang kecil ni, Irfan. Plastik kecil kita masukkan. Plastik yang kecil tu terlebih dahulu. masukkan air. Masukkan air. Okey, 100 ml Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masukkan.
Dan kepada adik-adik kita dan juga anak murid cikgu yang sedang menonton, kalau nak buat aktiviti atau eksperimen ni, jangan lupa untuk jaga keselamatan diri. Dapatkan pengawasan daripada ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa. Okey. Okey, so dah sip. Dah Dah sip. tutup ketat Dah ketat cikgu, dah Okey, sip. so kita letak tepi dahulu. Okey, baik. Okey, sekarang Ifan kena masukkan 2 spatula amonium spatula, nitrat tu ke dalam plastik yang besar pula. Baik, 2 spatula bukan 2 satu spatula. Okey, kita masukkan 2. Okey, 2 spatula. Cikgu masukkan 2 spatula pepejal natrium hidroksida Cikgu, untuk eksperimen kali ni, perlu tak kita nak pakai sarung tangan cikgu? Sebab selalunya kan bahan kimia ni bukan berbahaya cikgu. Tapi kalau kita pakai sarung tangan, kita tak dapat rasa. Okey. Sebab kita nak rasa tu, kita tak guna sarung tangan ya. Baik. Okey, tapi kalau terkena bahan kimia tu, kita basuhlah Kita tangan basuh dengan segera. cepat-cepat kan, jangan biar lama. Okey, Dua. kita masukkan 2. Okey, jangan tutup lagi. Jangan tutup lagi. Okey, sekarang Ifan ambil jarum peniti tu. Okey. Ifan cucukkan pada plastik yang kecil ni bahagian atas. Bahagian atas. Lubangkan dia. Kita lubangkan dia. Okey, Satu bahagian je ke ataupun sampai hujung cikgu? Banyak-banyak Ifan. Oh, banyak-banyak. Cucuk banyak-banyak. Cucuk Okey. banyak-banyak. Depan belakang ni. Cucuk banyak-banyak. Dia nampak tak? Okey. Boleh, Ifan? Nampak cikgu? Boleh. Boleh Aha. Okey. Okey, dah banyak dah ni rasanya. Banyak dah kan? Okey. So, apa yang perlu kita buat ialah kita masukkan ke dalam plastik yang besar tadi. Okey. Okey, kita Baik. masukkan plastik yang kecil ke dalam plastik yang besar. Besar. Okey, kita Okey, masukkan. balikkan terus pun tak apa. Kita balikkan terus pun tak apa. Okey. Dan kita tutup. Tutup. Kita memang tutup bagi rapat cikgu Ini tutup bagi rapat Okey. Okey, dan kita nak bagi Ifan boleh balik-balikkan dia supaya air daripada plastik kecil tu dia keluar dan dia membasahi, dia bercampur dengan bahan Bahan kimia macam Okey. Ifan tadi, Ifan ada amonium nitrat lah. Cikgu ada sodium hidroksida. Sodium hidroksida. Okey, So, kita apa yang balik-balikkan. Ifan rasa? Cikgu dah rasa dah. Cepat je cikgu. Okey. Tindak balas ni adalah tindak balas yang cepat lah. Okey, rasa panas ke sejuk? Saya punya sejuk gila. Tak Okey, tipu dah. ni, tak Boleh- tipu. Boleh tukar cikgu. Okey, okey. Cuba rasa. Aduh, Panas kan? panas. Okey, yang ni adalah aplikasi pad sejuk segera. Okey. Manakala bila kita menggunakan sodium hidroksida natrium hidroksida tadi, dia adalah pad panas segera. Cikgu, suhu ni berapa je? Panas sangat. Okey, panas kan? Okey. Okey, baik. Okey, tapi murid-murid dia tak boleh buat eksperimen ni di rumah sebabnya dia tak ada bahan natrium hidroksida dan juga Betul. amonium nitrat. Okey, apa yang dia boleh buat ialah dia boleh murid-murid boleh gunakan deterjen. Untuk basuh baju ni cikgu? Deterjen untuk basuh baju. Caranya sama juga. Okey. Cikgu buat Silakan cikgu. Okey. Masukkan air Masukkan 100 ml. air 100 ml. Air tu terpulang lah kan berapa kan, tapi cikgu buat 100 ml bergantung kepada saiz plastik yang murid-murid ada di rumah lah. Baik. Okey. Saya nak pegang lagi lah cikgu. Saya boleh, terpesona lah. Masih sejuk. Masih Okey. sejuk lagi kan. Kalau kita letak banyak tu lagi lama lah. Lagi kesan dia. lama lah. Okey. Okey. Okey, tutup, seal. Baik. Okey. Dan sekarang kita masukkan Berapa spatula cikgu? 2 spatula sahaja. 2 spatula juga seperti Okey. biasa. Spatula ni kita tak boleh kongsi untuk bahan yang berbeza. Kenapa cikgu? Okey, sebab kita nak kekalkan dia punya ketulinan bahan Ketulinan tu. bahan. Okey, Kita tak nak ada sebarang ralat yang berlaku tak nak semasa eksperimen sebarang kita. ralat berlaku kan. Jadi kita guna spatula lain-lain lah. Wangi studio Okey. kita. Bau macam baju yang baru Sama basuh. kan? Okey. Okey. Boleh guna sebenarnya boleh guna sabun buku tu pun boleh, tapi kita kena kecilkan dia lah. Haluskan dia kan. Okey. Sebabnya bahan yang saiz kecil tindak balas dia lebih cepat. Oh. Kalau berbanding kita guna bahan yang saiz besar. Bahan yang saiz Sebab tu besar. cikgu bawa ni kan alu lesung ni kan. Betul. Okey. Okey, so sekarang kita Kita cucuk-cucukkan. dulu bagi ada ruang sedikit untuk air keluar dekat situ. Okey, boleh guna jarum peniti, pencungkir gigi pun boleh. Hati-hati untuk adik dekat rumah kalau nak gunakan jarum peniti ni. Mesti ada, kalau boleh dengan pemantauan ibu bapa lah kan. Betul. Itu yang paling penting sekali. Okey. Banyak sebenarnya bahan, macam-macam bahan yang kita boleh guna kat rumah tu. Ada yang menghasilkan pad sejuk, ada yang menghasilkan pad panas. Okey. Okey? Okey, Ifan nak Okey. tengok sekarang ni apa yang berlaku dengan kita punya deterjen ni. Deterjen ni. Dia Okey. panas ke? Dia sejuk ke? Sekarang kita campurkan. Okey. Okey. Bagi air tu keluar dan bercampur. Okey. Baik. Okey, dah rasa dah. Dah rasa dah? Okey, Cepat Ifan boleh ni. rasa. Okey. Kat bahagian Dah bawah rasa. tu. Dah rasa. Rasa panas kan? Rasa panas. Okey, okey. So ni adalah tindak balas eksotermik.
Okey, kalau bedak sejuk tadi kita pegang dia rasa sejuk kan? Betul. Samalah juga kalau bedak sejuk kita buat macam ni dia akan rasa sejuk lah. Baik. Sebab dia tindak balas endotermic. Endotermic. Okey, ni aplikasi dia. Okey. Ni adalah contoh pad sejuk lah. Yang Ifah pakai pad tadi. Sejuk segera yang ada di pasaran. Okey, manakala yang ini pula adalah contoh pad panas segera yang ada dijual di pasaran. Okey. So, yang ni kalau kita nak gunakan, okey, pad panas ni kita perlu masukkan dia dalam air panas lah. Masukkan dalam air panas dulu. Okey. Beberapa minit, kemudian baru kita boleh guna di kawasan. Okey, kegunaan dia pad panas ni sesuai untuk keradangan otot. Keradangan, okey. Lepas kita atlet bersukan kan? Bersukan je kan? Okey, ataupun kalau wanita dia senggugut. Dia sesuai untuk yang senggugut Okey, kalau pad sejuk pula untuk meredakan demam. Okey, dan juga bengkak. Contohnya dia jatuh, luka, ada bengkak kan, kita boleh guna kaedah aplikasi pad sejuk. Pad sejuk pun boleh juga. Okey. Tapi dia tak boleh guna direct. Contohnya, bila kita nak gunakan pad ni, okey, kita mesti ada alas. Tuala lah. Tak boleh letak terus Jangan letak direct dekat tempat yang sakit tu. Kenapa cikgu tak boleh letak secara terus kat situ? Okey, supaya dia punya suhu tu tidak terlalu macam kita bertungku. Okey, bertungku. Macam bertungku kan? Zaman dulu-dulu kalau perempuan bersalin tu kan dia ada bertungku kan? Okey, batu sungai tu dipanaskan kemudian dibalut dengan daun-daun herba, kain dulu baru dituam lah sebahagian abdomen tu. Sebab kita tak nak ada tak boleh nak letak terus kan, melecur lah. Melecur nanti betul. Kita nak ada apa haba yang berlebihan. Tak nak ada yang berlebihan. Okey, cikgu Ifah ada soalan. Kenapa kita punya deterjen ni dia kena panas untuk kalau kita nak basuh baju, cikgu? Kenapa sifat dia begini? Sifat dia begitu sebab dia ada beberapa bahan tambah lah. Bahan kimia dalam tu yang menyebabkan tindak balas tersebut. Baik. Okey, kalau tadi kita dah buat pad panas segera, jom kita tengok video untuk pad sejuk segera pula. Ada video juga? Ya, yang pelajar boleh buat sendiri di rumah. Okey, jom kita saksikan. Baiklah murid-murid, jom bersama-sama cikgu hari ini kita akan buat pad sejuk segera. Pad sejuk segera ni boleh disediakan di rumah menggunakan bahan-bahan yang sedia ada di rumah anda. Okey, hari ini kita akan gunakan 2 gelas air, 1 mangkuk tepung, setengah mangkuk kecil garam, berwarna biru dan juga 2 helai beg ziplock. Jom kita buat sama-sama. Ada bawa ni contoh ni. Contoh dah siap yang dah siap tapi dia dah tak sejuk lah sebab dah keluarkan lama daripada peti sejuk. Okey, bila kita nak letak dekat kawasan yang bengkak ke apa semua tu kita kena alas dulu dengan tuala. Lebih dahulu. Dan dia boleh diguna pakai berkali-kali. Boleh kita masukkan peti ais balik, keluarkan balik. Boleh letak balik dalam peti ais. Okey. Nak tanya cikgu, jangka hayat dia berapa lama kita boleh gunakan? Okey, jangka hayat tu lama jugalah. Ni lah. Ya. Lama jugalah boleh guna juga, kalau disimpan dalam peti ais tu. Kalau kita letak pada suhu bilik ni dia tak boleh lah sebab ada tindak balas bakteria kan. Jadi cikgu bahan-bahannya mungkin cikgu boleh ulang kembali. Okey, bahan-bahan yang kita guna tadi mudah sahaja. Kita gunakan air, garam, tepung. 3 sahaja. 3 sahaja. Pewarna tu terpulang lah. Saya buat pewarna biru sebab biasanya kalau kita tengok pad gel pun dia gunakan warna biru kan. Okey. Kalau guna warna merah jambu ke kuning ke tak ada masalah. Asal apa-apa pewarna makanan yang ada di rumah tu murid-murid boleh guna. Pewarna tu tak mengacau dia punya konsistensi ataupun bahan kimia tidak balas ke tak ada cikgu? Tak ada, tidak mengacau, tidak mengganggu Kita masukkan sedikit saja pewarna. Okey, 2-3 titik je. 2-3 titik sahaja. Biasanya kita masukkan 2-3 titik saja. Okey.
Itu antara aplikasi yang anda boleh lakukan di rumah untuk menghasilkan pad panas segera dan juga pad sejuk segera. Betul. Okey. Dan ada bahan lain lagi. Contohnya kita boleh guna cuka, kita boleh guna serbuk penaik. Jadi pelajar boleh cari maklumat-maklumat tu di internet pun banyak, dalam buku-buku pun banyak. Baik. Untuk hasilkan pad panas segera dan pad sejuk segera ni. Kalau macam tu, rajinkan diri untuk membaca. Kita explore lagi di internet untuk dapatkan cara yang terbaru, mungkin cara yang tidak pernah tahu sebelum ni untuk menghasilkan pad panas dan juga pad sejuk segera. Kalau macam tu cikgu, kita berehat seketika. Kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Mahir Didik TV KPM. Cikgu, sejuk lah cikgu. Sejuk pula Nak kena pakai gel pad ke? Jadi sejuk panas, sejuk panas. Sejuk panas. Baiklah cikgu. Sekarang ni kita sudah sampai di segmen yang terakhir, di mana di sini kita akan minta sedikit rumusan dari cikgu mengenai pembelajaran topik kita, iaitu mengenai pendidikan sains termokimia. Okey. Jadi cikgu, apakah rumusan yang boleh cikgu ceritakan kepada kita semua? Okey, baiklah. Okey, termokimia ni adalah bab 5, okey, dalam bab dalam tingkatan sains tingkatan 3. Kita 3. Tapi pelajar-pelajar yang mengambil kimia juga mempelajari termokimia ni. Waktu menengah atas cikgu kan? Itu menengah atas. Okey, so maksudnya dia sesuai lah untuk dipelajari oleh segenap lapisan lah sebenarnya kan? Betul. Sebabnya proses termokimia ni dia berlaku dalam kehidupan seharian kita. Setuju? Okey, contohnya kita memasak kat dapur, pembakaran gas memasak tu, kita menggoreng telur, kita bakar kek, itu semua adalah proses kimia. Kalau kita demam pun ada juga Kalau proses kita demam kimia. pun, itu pun adalah proses kimia. Contohnya macam kita terseliur kan, okey, ada keradangan otot dan sebagainya pun kita guna aplikasi daripada termokimia. Betul. Okey, so seperti cakap tadi, termokimia dia terbahagi dua. Ada yang tindak balas eksotermik dan ada yang tindak balas endotermik. Okey. Kalau eksotermik tadi dia membebaskan haba, okey, bekas menjadi panas. Okey, tadi pun pegang panas kan? Baik cikgu. Okey, suhu akan meningkat. Okey. Dan untuk tindak balas endo pula dia meyak haba. Suhu menurun, bekas menjadi sejuk. Okey, baiklah. Untuk rumusan yang Ifan boleh lakukan di sini, termokimia ni ada dua jenis, iaitu endotermik dan juga eksotermik. Okey, kalau untuk eksotermik ni haba akan dibebaskan kepada persekitaran dan juga kalau endotermik ni haba akan diserap. Okey, maknanya untuk endotermik ni suhu akan menurun dan juga untuk eksotermik suhu akan meningkat. Dan kalau kita boleh lihat tadi aplikasi yang boleh ceritakan dekat sini, kalau kita demam, kita pakai pad gel dekat sini, okey, untuk kita kurangkan suhu. Jadi dekat sini berlakunya proses endotermik lah. Okey. Baik. Contohnya kan Ifan. Okey, Ifan pun suka buat aktiviti kecergasan kan? Suka cikgu, petang-petang kita berjogging, beriadah. Kenapa bila kita lepas melakukan aktiviti fizikal tu kita berpeluh? Kenapa? Sebab haba dibebaskan cikgu? Ya, betul. Sebabnya kita tahu respirasi tu juga adalah salah satu daripada proses tindak balas eksotermik. So respirasi tu meningkat. Respirasi tu berlaku dalam badan kita. Dia meningkatlah bila kita buat aktiviti kecergasan. Dan dia membebaskan haba. Haba tu diserap oleh badan kita. Jadi suhu kita meningkat daripada suhu normal. Okey. Jadi otak tu bila dia detect, dia kesan suhu badan kita meningkat, dia akan hantar arahan lah supaya suhu tu diturunkan semula kepada normal. Baik. Jadi kita pun berpeluh. Haba tu keluar bersama dengan peluh tu. Konsepnya sama tak cikgu? Konsepnya sama je. Dengan macam kalau kita keluarkan satu barangan dari peti ais, kalau kita keluarkan, kita letak tepi, akan ada waut di tepi bekas tersebut. Ya, betul. Sama sahajalah. Okey. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit tak? Tadi cikgu macam nak tunjukkan saya macam mana kita nak tumbuk. Kita nak tumbuk Okey, Ifan nak tengok juga Okey, sebab tadi kita guna bahan tadi tu yang dah halus kan? Dah halus. Okey, yang ni cikgu ambil ni kalsium, pepejal kalsium klorida ni. Dia bentuk yang agak besar, kepingan. Okey, kalau boleh nampak. Okey, dan kita boleh hancurkan dia lah, boleh haluskan dia. Kita boleh tumbuk menggunakan mortar and pestle ni ataupun alu lesung ni. Okey. Kenapa pentingnya untuk kita kecilkan supaya cikgu kesan ni lebih
Cepat cikgu Bisinglah sikit kan. Macam tak tumbuk apa. sambal belacan lah pula kan. Telinga dekat rumah cikgu. Okey. Okey, boleh haluskan. Sebabnya bila bahan tu saiz dia lebih kecil, tindak balas dia lebih cepat. Baik. Kadar tindak balas dia tinggi. Okey, samalah macam kita kalau kita goreng daging, kita potong nipis-nipis, kecil-kecil, dia lagi cepat masak Lagi kan? cepat. Banding dengan bila tebal-tebal dan besar. Baik. Okey. Okey, itu dia penerangan mengenai topik hari ini, itu termokimia oleh Cikgu Tuan Juhaida. Kita dah belajar hari ini mengenai konsep termokimia. Yang pertama iaitu eksotermik, yang kedua endotermik, dan juga kita belajar cara untuk menghasilkan pad sejuk segera dan juga pad panas segera. Okey, terima kasih banyak cikgu kerana bersama saya hari ini. Boleh ke cikgu nak berpantun jap? Nak berpantun? Tak apa, kalau cikgu nak jual, saya terima. Saya beli. Beli Okey, saya beli. dengar pantun cikgu. Okey. Okey, silakan, dunia kini diancam bahaya, pemanasan global isu utama. Ilmu tentang termokimia mesti diupaya supaya kita dapat elakkan dilema. Okey, beli Ifan. Itu cikgu dah jual pantun kepada saya, jadi Ifan nak belilah. Okey, berapa ringgit cikgu? Berapa ringgit Okey. Ifan cuba beli. Okey, baik. Jamah nasi dengan air sirap. Hidang dahulu di atas pinggan. Suhu dibebas, suhu diserap. Exo dan Endo sampai diingatan. Okey, baik. Terima kasih banyak Cikgu Juhaida kerana bersama kami di Mahdidik TV KPM. Bersama dengan Bola Kebangsaan, jangan lupa untuk sentiasa kibarkan jalur gemilang cikgu kita laungkan. Merdeka! 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 Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.